탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 뛰자 뛰자 팡팡팡 Hello Life finds a way. Hai, Assalamualaikum. Saya Nazira merupakan pembentang yang pertama yang akan menerangkan apakah kaitan ilmu dan saintism dengan filem yang berjudul Jurassic World Fallen Kingdom. Apa yang dimaksudkan dengan saintism dari segi istilahnya ialah kepercayaan terhadap perkembangan sains boleh jadi yang dipegang teguh oleh golongan saintis pada abad ke-19 yang digelar abad pencerahan kerana mereka berjaya menumbuhkan ideologi yang baru iaitu saintism. Ilmuwan-ilmuwan terkenal pada zaman itu menolak segala ilmu lama yang bercanggah kerana dianggap tidak rasional. Mereka bersikap begini kerana mereka tiada pegangan agama yang digelar sebagai etis dan hanya mendewakan akal fikiran sendiri sahaja. Jadi, apa yang kita boleh kaitkan dengan filem ini? Filem Jurassic World ini di mana ia menceritakan tentang kisah pada zaman kewujudan dinosaur pada zaman dulu. Penempatan dinosaur iaitu di sebuah taman tidak lagi selamat setelah 3 tahun sejak bencana di dunia Jurassic berlaku dan kini gunung berapi telah meletus. Gunnar iaitu pelelong yang mengambil kesempatan untuk membawa ke semua spesies dinosaur dari taman Jurassic tadi dengan tujuan untuk melelong kepada pembina yang berminat dengan niat untuk mendapatkan keuntungan semata-mata, tidak kiralah binatang terancam tersebut terjatuh ke tangan niat orang yang salah. Seterusnya, pandangan Islam terhadap saintism ini adalah ianya terpesong dari hukum agama di mana kepercayaan ini hanya berdasarkan falsafah moden yang dicipta dari pandangan saintis sendiri. Konsep yang diamalkan oleh saintism ini juga meminggirkan kepentingan kewujudan Tuhan. Para jutawan dalam cerita ini mengamalkan konsep berjudi di mana mereka membida untuk membeli dinosaur tersebut, menggunakan haiwan terancam itu untuk dianiaya dan menjual gigi, rangka dan kulit pada harga yang lebih tinggi dan dijadikan artifak. Ini menunjukkan yang mereka tidak mempunyai sifat kemanusiaan dan seronok melakukan perkara yang terlarang demi kepentingan dan keuntungan diri kerana tiada hukum yang dijadikan sebagai panduan dalam hidup. Itu sahaja bagi pengenalan dan sinopsis dari cerita ini dan seterusnya saya akan teruskan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan isi dan analisa perbincangan bagi filem ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nabila Natasha binti Wan Azmi. Berdasarkan movie Jurassic World Fallen Kingdom yang boleh dikaitkan dengan ilmu dan saintism ini ialah tidak menjadikan ciptaan dan kebijaksanaan untuk kepentingan diri. Tuhan telah mencipta binatang di dunia ini untuk memberi manfaat kepada manusia dan juga ekosistem bumi. Pemburuan dan penyelundupan harap terjadi disebabkan oleh permintaan pasaran dan nilai harga bagi spesies tersebut yang sangat tinggi. Di dalam cerita ini juga berlakunya pemburuan haram iaitu Ellie Mills menginginkan kesemua dinosaur itu dipindahkan ke pulau yang baru untuk menyelamatkan habitat dinosaur tersebut. Tetapi dinosaur tersebut dibawa ke suatu tempat untuk penjualan kepada pembeli dari berbagai negara. Selain itu, di Malaysia juga telah mengalami kepusuhan haiwan tergiling. Sisik tergiling digunakan untuk perubatan tradisional manakala dagingnya untuk dimakan. Haiwan ini telah diancam kepusuhan kerana pemburuan haram tidak dikawal dengan ketat oleh pihak yang bertanggungjawab. Seterusnya, sifat tamak manusia menyebabkan haiwan ini mengalami kepusuhan. Manusia hanya mementingkan diri dan menginginkan keuntungan di atas penjualan haiwan tersebut. Disebabkan oleh kerakusan dan kebijaksanaan manusia yang dianggap menyelamatkan haiwan terancam dari pupus, tetapi sebaliknya menggunakan dinosaur ini sebagai senjata perang yang dapat melindungi mereka. Berdasarkan cerita ini, kita dapat lihat sifat tamak Ellie Mills dan Gunnar Eversole yang telah menjual ke semua spesies dinosaur itu. Mereka juga mendapat tawaran harga yang sangat lumayan daripada pembeli yang ingin membeli dinosaur tersebut. Tambahan lagi, Allah juga membenci orang yang mempunyai sifat tamak kerana sifat ini menjadikan seseorang itu tidak bersyukur dengan rezeki yang diperolehinya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Natasha binti Azmi. Jadi saya akan menerangkan untuk isi yang kedua daripada filem ini iaitu tidak melawan kuasa Tuhan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan kuasa Tuhan atau kuasa Allah? Seperti yang kita faham dan tahu, ia bermaksud segala hal dalam dunia ini semuanya ditentukan, dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini semuanya milik Allah. Allah lah yang berkuasa terhadap semua perkara. Kuasa Allah sangat luas dan hebat dan Allah tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun untuk menolongnya dalam mengendalikan semua hal itu. Semua perkara ini terjadi atas kehendak, kesempurnaan dan kebijaksanaannya. Jadi ia telah terbukti bahawa Allah sangat berkuasa di atas muka bumi ini
ini dan tiada siapa yang boleh tandingi terhadap kekuasaan Allah. Untuk pengetahuan anda semua, melalui filem Jurassic World Fallen Kingdom ini, terdapat beberapa situasi yang menunjukkan bahawa aktiviti yang dilakukan di dalam filem ini menolak kuasa Tuhan. Yang pertama ialah mereka menghidupkan hidupan iaitu dinosaur yang telah mati. Di dalam filem ini ada seorang doktor yang pakar dalam ilmu sains iaitu Dr. Henry. Jadi Dr. Henry lah yang menghidupkan dinosaur yang telah mati itu bersama pembantu-pembantunya yang lain. Dan beliau juga ada membuat pembaharuan ke atas dinosaur yang beliau hidupkan semula itu. Perkara ini terjadi melalui pencampuran genetik dinosaur-dinosaur yang lain. Jadi, melalui situasi ini, kita dapat lihat yang Dr. Henry ini menolak kuasa Tuhan, iaitu mungkin beliau beranggapan beliau mempunyai ilmu sains yang hebat, jadi beliau boleh menggunakan ilmu tersebut untuk melakukan perkara sebegitu. Jadi, kita sebagai umat Islam mestilah sentiasa yakin dan bersyukur terhadap perkara yang Allah sudah tentukan. Seterusnya, kita lihat pula kepada situasi yang kedua, iaitu situasi di mana mereka menetapkan sifat terhadap dinosaur yang telah mereka hidupkan semula itu. Mereka mahu dinosaur tersebut mempunyai sifat seperti memahami terhadap tuannya, patuh dan mendengar arahan dengan baik. Pelbagai cara yang mereka gunakan seperti mereka menggunakan laser untuk mengarahkan dinosaur tersebut menyerang musuh-musuh. Selain itu, Ellie Miles, watak di dalam filem ini yang merupakan rakan kepada Dr. Henry tadi, dia telah mencuri atau meniru ajaran Owen iaitu watak di dalam filem ini yang sebelumnya dia merupakan penjaga dinosaur-dinosaur. Dia juga mempunyai ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat dinosaur. Jadi melalui situasi ini, kita sebenarnya tiada hak untuk menetapkan sesuatu perkara melainkan Allah. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah sentiasa meyakini dan bersyukur terhadap ketetapan, ketentuan Allah pada suatu perkara. Selain itu, kita mestilah menggunakan ilmu yang kita ada dengan sebaik mungkin. Gunakan ia untuk memanfaatkan sekeliling dan bukannya untuk membuatkan diri kita lebih hebat, lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang diterangkan oleh saudari Ana sebentar tadi, sekarang saya akan meneruskan penerangan terhadap kesan tentang jangan mengambil kesempatan terhadap orang lain demi kepentingan diri sendiri. Jadi daripada video yang kami kaji iaitu Jurassic World Fallen Kingdom, saya dapat menguraikan dua scene yang sangat jelas menunjukkan mengambil kesempatan terhadap orang lain demi kepentingan diri sendiri. Yang pertama, di sebalik membina Jurassic World, mereka juga membuat eksperimen dan menghidupkan balik semula spesies dinosaur untuk dijadikan senjata utama perang. Perkara ini akan mengakibatkan dan membawa banyak kesan buruk terhadap orang lain, seperti membahayakan semua orang kerana dinosaur juga adalah karnivor yang memakan daging hidup seperti manusia dan juga haiwan-haiwan lain. Seterusnya, poin yang kedua, di dalam scene ini, King Whitley iaitu ketua askar yang juga turut serta dalam misi menyelamatkan manusia dan juga dinosaur di island Nublar, mengkhianati Chris Pratt untuk demi keuntungan diri sendiri. Seterusnya, apa yang kita dapat perolehi dan pelajari di dalam filem Jurassic World Fallen Kingdom ini adalah sikap yang sangat positif iaitu tidak mementingkan diri sendiri. Sikap ini sering ditunjukkan oleh watak utamanya sendiri iaitu Chris Pratt, bahawa beliau selalu tidak mementingkan diri sendiri kerana dia sanggup merisikokan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang lain. Akhir sekali, pengajaran yang kita dapat ambil daripada perkara jangan mengambil kesempatan terhadap orang lain demi kepentingan diri kita sendiri di dalam filem Jurassic World ini. Setiap orang pasti mempunyai masalah tersendiri yang orang lain tidak tahu, tetapi apabila sentiasa merasakan dia sahaja yang ada masalah, maka dia hanya akan beri tumpuan kepada masalah dia saja tanpa ambil peduli orang lain. Jadi saya akan menyerahkan pembicaraan kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahana Abdul Haris dan saya akan menyambung presentation pada petang ini. Jadi di dalam filem Jurassic World Fallen Kingdom, terdapat beberapa scene di mana kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan fikiran yang sempurna haruslah menunjukkan dan mempraktikkan sifat berperi kemanusiaan bukan sahaja sesama manusia, malah terhadap haiwan juga. Jadi yang pertama adalah tidak mengurung haiwan. Di dalam filem ini, dinosaurus merupakan binatang yang liar dan juga buas yang memerlukan kebebasan mereka sendiri. Jika ia dikurung, ia akan bertindak lebih agresif dan boleh mengancam manusia. Oleh itu, pada pendapat saya, dinosaur-dinosaur di dalam filem ini haruslah dijaga, dibela dan juga dipelihara dengan baik di Jurassic Park mereka sendiri dan bukanlah mengurung mereka demi untuk keuntungan sendiri.
Yang kedua, kita haruslah tidak mengancam haiwan dan menyeksa haiwan. Terdapat scene yang menunjukkan Ken Whitley, iaitu seorang askar dan hunter. Dia menyuntik dinosaur yang bernama Blue demi kepentingannya sendiri untuk membawa Blue tersebut kepada black market. Selain itu, Ken Whitley juga mencabut gigi dinosaur ketika mereka masih lagi hidup dan bernafas. Hal ini juga untuk kebaikan dirinya sendiri, iaitu dia menyimpan semua gigi dinosaur untuk koleksinya sendiri. Hal ini sama sekali tidak patut berlaku kerana haiwan juga mampu merasakan kesakitan seperti manusia. Oleh itu, sebagai seorang insan yang bertanggungjawab, kita haruslah melindungi semua benda hidup di muka bumi ini, terutama sekali haiwan yang akan pupus pada masa yang terdekat. Sekian itu saja daripada saya akan pass kepada next presenter. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah berkongsi ilmu mengenai saintisme. Di sini, saya pula akan berkongsi beberapa cadangan kaedah untuk mengatasi fahaman saintisme daripada aspek yang terdiri daripada yang pertama adalah individual. Kita sebagai seorang umat Islam haruslah merujuk sesuatu kesahihan melalui Al-Quran sebagai rujukan dan seimbangkan diri dengan mendalami pelbagai ilmu tanpa terlalu taksub pada suatu sumber dan suatu bidang sahaja kerana ia akan menjadikan kita bersikap kolot. Oleh itu, seseorang individu itu perlulah mengambil langkah dengan merujuk kepada badan-badan keagamaan jika mempunyai keraguan atas kefahaman saintisme yang telah dibaca ataupun telah dipaparkan dalam movie, iklan, media massa ataupun berita-berita semasa. Yang kedua adalah masyarakat. Setiap masyarakat terutama di Malaysia perlulah bekerjasama dalam membendung fahaman saintisme ini dengan mendalami ilmu agama. Dengan cara mendalami ilmu agama, ia dapat menghindari diri kita daripada terus terpercaya dengan konsep saintisme. Selain itu, masyarakat juga boleh menghadiri majlis-majlis ilmu di mana saja untuk membicarakan tentang kefahaman saintisme ini. Masyarakat juga yang mempunyai ilmu kefahaman yang tinggi dan juga sahih mengenai saintisme ini, mereka boleh berkongsi di media-media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram. Yang ketiga adalah negara. Para pemimpin, para ahli sains, ahli profesional dan juga ahli keagamaan yang terlibat dalam bidang sains haruslah bekerjasama dalam membincangkan pertikaian, kefahaman dan juga teori berkaitan penilaian dan juga pengkajian mengenai sains ini. Tambahan pula, para pengkaji ataupun pakar dalam bidang sains dan teknologi perlulah meneliti setiap sesuatu penemuan baru untuk kesahihan supaya tidak bertentangan dengan kefahaman agama yang boleh menjadikan dan dikaitkan dengan saintisme. Akhir sekali, kesimpulannya, saintisme seperti yang kita sudah ketahui adalah ajaran dan juga kepercayaan yang digunakan dalam pelbagai bentuk ilmu dengan meletakkan martabat sains begitu tinggi sehingga menjadikan sains sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak, ataupun untuk mudah difahami adalah saintisme bersifat tentatif dan tidak muktamad, malah dibangunkan oleh manusia dan tidak sempurna. Jika dipandang daripada sudut positif melalui sistem pendidikan atau ilmu sains, pengkaji sains boleh menerapkan sifat takafur, iaitu berfikir secara mendalam dan kritis serta melahirkan manusia yang beriman. Mungkin mereka percaya bahawa sains adalah satu garis lurus yang terbaik, iaitu the straight baseline, tapi sebenarnya kebenaran ciptaan Allah, iaitu agama Islam, menunjukkan jalan yang lurus, iaitu the straight path. Natijahnya, kesedaran bahawa penyepaduan antara agama dan juga sains adalah sangat penting kerana sains ataupun agama memiliki fungsi yang sama, iaitu memenuhi kehidupan dan juga meraih kebahagiaan hidup manusia. Sebenarnya, sains dan Islam bukanlah satu yang terpisah kerana konsep sains juga telah disebut di dalam Al-Quran. Tetapi kita sebagai seorang Islam, ciptaan Tuhan dan Al-Quran adalah sumber kepercayaan yang kekal dan juga benar.